firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang beriman ialah orang-orang bila disebut Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya bertambah imannya, sedang mereka itu bertawakal kepada Tuhannya. Dan orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang sebenarnya beriman. Untuk mereka, darjat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersua di petang Jumaat ini dalam Al-Hidayah, teman muhasabah diri. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kaum kerabat serta para sahabat baginda yang dimuliakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah Al-Baqarah ayat 222 yang bermaksud, haid itu adalah kotoran. Oleh itu hendaklah kamu menjauhi diri wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Dan apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Agar kita lebih mendalami pengertian bersuci dan pendarahan, apa kata kita ikuti penerangan oleh berbahagia Dr. Halina Haliza Siraj dalam segmen Mencari Berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi ya para penonton sekalian, dan kali ini insya-Allah kita akan bincangkan tentang pendarahan pada kaum wanita ni. Biasalah ya, bila kita kata pendarahan tu maknanya kita semua faham bahawa pendarahan pada kaum wanita ini merujuk kepada pendarahan yang keluar daripada alat kemaluan wanita ya. Bukannya kita nak bincang tentang pendarahan daripada telinga ke daripada hidung ya, tapi yang mana wanita ini harus menyedari bahawa pendarahan yang dinamakan haid itu ya, ataupun kata datang bulan ini sebenarnya menandakan bagaimana normalnya seorang wanita tu ya. Kita dibekalkan oleh Allah dengan organ reproduksi iaitu rahim yang sekiranya segalanya berjalan secara normal akan meluruhkan dinding rahim itu sekali untuk setiap bulan. Maka berlakulah apa yang kita katakan haid. Dan ini cukup penting ya, supaya kita melihat haid ini sebagai sesuatu yang positif, bukannya sesuatu yang negatif ya, menjijikkan, memalukan ya. Sebab saya bimbang ni bila ada anak-anak remaja ni, bila saya berinteraksi dengan mereka, saya mendapat gambaran bahawa mereka merasakan bahawa haid ini satu yang amat menyusahkan ya. Dan ada yang mengatakan tak seronok lah, seronok jadi budak lelaki tak payah datang haid dia kata ya. Tapi kita harus menanamkan tanggapan yang benar kepada anak-anak kita bahawa dengan keluarnya darah haid kita setiap bulan itu, ia menandakan bahawa sistem reproduksi kita adalah berjalan dengan normal dan baik. Dan ini adalah sesuatu yang harus disyukuri ya. Oleh sebab itu bertolak daripada situ juga saya ingin menarik perhatian bahawa haid bagi seorang wanita itu adalah satu yang amat penting dan amat perlu diambil berat ya. Amat perlu kita orang kata menelitinya, kerana apa saja yang berlaku, mungkin haid ini ya dianya
tak datang bulan tu ataupun kerap sangat datang, ya, semuanya itu menandakan sesuatu yang sedang berlaku dalam badan kita, ya. Dan yang pentingnya haid ini bagi setiap wanita itu berbeza. Tetapi yang paling saya perlu tekankan di sini adalah setiap wanita itu harus mengetahui tentang haid itu, haid yang dialaminya dari sudut apa orang kata rupanya, warnanya, dari sudut kuantitinya, banyak mana haid yang biasa itu keluar, dari sudut macam mana keluarnya darah tu. Ada yang hari pertama tak berapa sangat keluar banyak, hari kedua ketiga ya banyak pula, dan mungkin dari sudut apa orang kata baunya juga, sebab kalau baunya itu berubah ya menjadi semakin tidak menyenangkan, mungkin itu tanda adanya berlaku jangkitan kuman ataupun sebaliknya. Maka dengan itu saya nak menekankan kepada, nak menyarankan kepada setiap wanita supaya ambil berat tentang pendarahan haid dia. Salah satunya adalah untuk mencatatkan pada kalender ya, macam yang saya tunjukkan di sini. Selalunya saya sarankan pada hari pertama datang haid tu kita akan bulatkan, ya, katalah di sini 6 hari bulan. Kemudian kita akan buat satu garisan panjang, ya, merentas kepada hari-hari yang kita kedatangan haid itu, dan pada hari katalah kita sudah mandi wajib, kita buatlah tanda cross macam tu, ya, tanda pangkah. Maka kita nampak ni, kita tahu kita mula datang haid 6 hari bulan dan berakhir pada 11 hari bulan, ya. Ini maknanya ini cadangan saya. Kalau perempuan nak pakai kotak ke, nak pakai segitiga ke, terpulang. Tapi maknanya yang penting bagi wanita ini untuk mengetahui bila hari pertama datang haid, ya, dan bila dia mandi, ya, mandi wajib. Nanti kita terangkan juga kenapa pentingnya seorang itu harus mandi wajib selepas kedatangan haid ini, ya. Ini penting kerana apabila katalah wanita itu tak datang haid untuk 2-3 bulan dan didapati dia hamil, selalunya kita tanya bila hari terakhir hari pertama untuk haid yang terakhir. Kebanyakanlah daripada pesakit saya ni selalu lupa sebab tak buat catatan ni. Ya, kadang-kadang tu yang dia ingat adalah tarikh dia mandi wajib. Ya, dia kata 7 hari bulan 1 doktor, baru ni. Okey, bila agaknya itu, adakah itu hari pertama atau hari mandi wajib? Selalu dijawab, itu hari saya mandi wajib doktor. Jadi bila saya kata bila hari pertama tu puan, doktor tolak je lah 6 hari. Dia kata macam tu, ya. Jadi saya rasa itu kita sepatutnya mempunyai satu sikap yang bertanggungjawab, dan kita harus semaikan kepada anak-anak kita yang masih remaja, ya, supaya dia menjadi habit yang akan mereka bawa hingga pada dewasa. Jadi apabila kedatangan haid ini kita tahu, ya, kalau terlalu banyak dia boleh menyebabkan seorang tu kepucatan, ya, dan mungkin menyebabkan seorang itu menjadi lemah. Haid ni juga boleh datang dengan senggugutnya, ya, sampai tak boleh nak kerja, ya. Tiap-tiap bulan mesti ada satu hari MC, ya. Dan katalah orang pun semua dah tahu dah, ya, cik tu kalau misalnya sebulan ni awal bulan jangan buat meeting, tarikh ni dia memang MC, sampai macam tu sekali. Itu kalau misalnya ada yang senggugut, ya. Dan yang selalu satu lagi yang kita harus perhatikan adalah bila berlakunya perubahan-perubahan dari sudut kuantiti dia. Ada yang mulanya normal saja, kemudian banyak, ya, kena menukarkan abang kata tuala wanita tu berkali-kali. Ini juga tidak normal, dan sepatutnya wanita ini dia memang tahu, ya, apa yang normal, apa yang tidak. Dan yang satu lagi adalah menentukan bila habisnya haid tu. Itu satu lagi, ya. Kita pun kadang-kadang dah mandi wajib, tiba-tiba datang lagi, ya. Bagaimana nak menentukan sama ada haid tu betul-betul sudah habis atau belum, ya? Yang saya nak sarankan di sini, setiap wanita harus mempunyai satu orang kata keyakinan diri untuk mengatakan, okey, ini period, ini memang haid saya sebab saya memang biasa datang haid macam ni, ya, ataupun ini bukan haid saya dan oleh sebab tu saya kena jumpa doktor, ya. Dan ini amatlah penting untuk kita memastikan bahawa pendarahan kita itu, ya, berada pada tahap yang normal atau tidak. InsyaAllah kita berhenti sekejap, dan kembalinya kita nanti kita akan bincangkan tentang jenis-jenis, ya, pendarahan pada wanita. Jangan ke mana-mana.
penonton yang dihormati sekalian, dan kali ini kita membincangkan tentang pendarahan pada wanita. Dalam Islam, apabila seorang wanita itu mengalami pendarahan daripada kemaluannya, dia hanya boleh dikategorikan kepada tiga jenis pendarahan. Satu, sama ada ia darah haid, keduanya darah nifas, dan ketiganya darah istihadah. Kalau kita katakan darah haid ini, daripada perkataan haid itu sendiri, dia bermakna sesuatu yang mengalir, flowing macam tu. Jadi bagi wanita pula yang mengalami pendarahan haid ini adalah pendarahan dalam keadaan sihat, bukan kerana hamil, bukan kerana kecederaan pada bahagian kemaluan ke. Dalam keadaan sihat ini, dianya mengalir dan kata tidak disebabkan oleh masalah-masalah kesihatan yang lain. Dan darah haid ini ada yang orang kata sebulan sekali, ada yang mungkin setiap 3 minggu datang, itu masih normal lagi, ataupun mungkin dalam sebulan setengah ataupun dia lambat seminggu macam tu, masih juga normal. Tapi sekiranya darah haid kita ini hanya datang mungkin 2-3 bulan sekali, itu dari sudut aspek perubatan ianya dikira agak orang kata tidak sekerap yang sepatutnya, ataupun terlalu kerap, tiap minggu tu berhenti sekejap datang lagi, itu pun juga bukan sesuatu yang normal. Yang penting kita harus lihat kenapa kalau di dalam Al-Quran tentang haid ini yang dibicarakan dalam surah Al-Baqarah ayat 222, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Maknanya Rasulullah diajarkan oleh Allah, bila kamu ditanyakan mengenai haid, maka katakanlah ianya sesuatu yang adza, maknanya yang harmful, yang kalau kita lihat dari situ seolah-olah ianya suatu penyakit. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, dianya ketika ini memang antara larangan ketika seorang wanita itu kedatangan haid adalah tidak boleh mengadakan hubungan kelamin. Ini amat penting kerana bukan saja ketika itu anggota reproduksi wanita itu berada dalam keadaan yang orang kata dengan pendarahan tu semua, ianya juga dibuktikan bahawa ketika ini sekiranya berlakunya hubungan kelamin, risiko untuk mendapat jangkitan kelamin itu adalah lebih tinggi daripada sekiranya melakukannya di luar waktu haid. Maklum sajalah bakteria, kuman-kuman ni amat suka kepada darah. Darah ini merupakan media untuk dihidup. Jadi oleh sebab itu dalam Islam wanita suami dilarang untuk bersama dengan isteri ketika berlakunya ke isteri sedang mengalami pendarahan haid. Jadi satu lagi isunya, bila darah haid ni kering, sebabnya kita nak mandi wajib. Ada orang nanti dia tak tahu, sekejap kan dia mandi, lepas tu kan keluar lagi, kejap lagi mandi. Sebenarnya masalah ini juga dialami oleh para sahabiah ketika zaman Rasulullah. Ada yang sampai cuba bawakan kain yang ada darah haid dia, bagi kat Sayyidatina Aisyah, nak tanya ni dah boleh mandi ke tidak. Jadi Sayyidatina Aisyah menasihatkan bahawa darah haid ini, kalau kita lihat, cukup mudah untuk kita kenali, dan sekiranya kita sapukan orang kata kain putih pada kemaluan itu dan sudah tidak berbekas, tidak ada lagi kekuningan, nampak bersih, maka mandilah. Mana cukup mudah sekali. Tak perlulah jumpa Dr. Halina tunjukkan ke, tak payah. Sebabnya wanita itu sendiri kena ada orang kata satu keyakinan diri untuk mengatakan yang dia akan dia sebenarnya sudah habis, sudah berhenti daripada pendarahannya. Dan kalau kita lihat dari aspek keselesaan kita sendiri, selalunya apabila haid itu sudah semakin habis, kita akan dapati wanita ini akan mengalami satu perasaan ataupun keadaan di mana bahagian kemaluan dia akan kering. Dia rasa selesa, dia tidak rasa basah, tidak akan rasa macam tidak selesa. Yang ini satu lagi tanda bahawa haid itu sudah berhenti. Dan dari sudut aspek hukum fiqah, bila saja sudah berhenti, maka kita mandi wajib.
kenapa agaknya kita perlu mandi wajib ni, ya, puan-puan, tuan-tuan. Hikmahnya cukup besar, ya. Selepas kita mengalami pendarahan untuk beberapa hari itu, ya, kita sebenarnya kehilangan banyak darah, ya. Kita berada dalam keadaan yang agak letih dan lesu, ya. Tak solat, ya, tak baca Quran. Jadi sebenarnya bila kita mandi wajib itu, dianya seolah-olah mengembalikan kesegaran itu, ya, dan menjadikan, ya, kita ada orang kata ada landmark dia, ada orang kata ada batasnya. Selepas ini kita kita akan melakukan amalan-amalan seperti biasa, solat seperti biasa, dan kita akan meneruskan amalan fardu seperti yang selalunya, ya. Insya-Allah, ya, saya rasa perbincangan kita mengenai pendarahan haid itu mungkin dapat kita simpulkan di sini bahawa haid itu suatu yang harus kita syukuri dan amat penting untuk wanita itu menjaga, ya, dan juga memerhatikan haidnya, sebab sekiranya ada sesuatu yang berlaku, mungkin ianya darah istihadah. Kita akan bincangkan darah istihadah pada episod yang akan datang. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kebersihan merupakan asas kepada kesihatan. Islam amat menyukai orang yang cintakan kebersihan serta sentiasa menjaga kesihatan diri. Al-Hidayah berehat seketika. InsyaAllah kita bertemu kembali selepas ini.